Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia saudara. Salam pertemuan. Salam petang minggu. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat, tenang dan beristirahat bersama keluarga. Apa khabar saudara Syahar, saudara Alpon Isnin? Itu juga saudara Hajah Comel-Comel. Saudara Zamari Asri, terima kasih petang malam bersama dengan saya. Sudi menemani saya. Saudara Ahmad Ruzi. Itu juga saudara Zilin Chin. How are you Zilin? Saudara Adam Jebat. Saudara WK katanya. Itu juga saudara Mat Niyuk. Saudara Puan Su, apa khabar Su? Selamat bercuti dan hari Minggu ya Pak Long Madi. Itu juga dengan saudara Raid Hakim. Saudara Abdul Hamid dari Kuantan, Pahang. Cuaca cerah. Saya di sini pun cerah, saudara. Saya di sini berhampiran dengan Teluk Batik, Perak. Kawasan perkelahan. Ya, saudara Azlin Abdullah Alin, saudara Mazuki Saad, saudara Wan Syariah, saudara Ino. Itu juga dengan Super 12, Tito, Fendi, Pak Cik, apa khabar? Salam dari Felda Jolai. Felda Jolai di mana saudara? Felda Jolai. Jolai di mana tu? Di Pahang ke? Di Perak ke? Ya, so Nur Rahim, saudara Haifa, saudara Samsudin Hamad. Salam dari Sungai Petani. Hadir, terima kasih. Apakah di Sungai Petani itu cerah suasananya? Ya, Pak Cu dari Langkap, saudara Samsudin. Saudara Asma Ahmad, selamat petang. Itu juga dengan saudara Ajiafa, Nur Fahim, Puan Asma Ahmad, Abu Seman Hashim, saudara Syukur Saad. Tidak ketinggalan juga saudara Zul, saudara Kurni Abu Naufa. Saudara Syukur Saad, dia kata salam dari Johor. Bagaimana kedudukan di Johor? Banjir dah susut ke belum? Ya, Puan Hanani Idris daripada Felda Jelai di Negeri Sembilan, terima kasih. Saudara Fendi Pakcik, salam dari Negeri Sembilan juga, daripada Gemas Fendi ya. Saudara Abdul Hamid daripada Jelan Negeri Sembilan kot, kata Abdul Hamid tadi. Zilin Chin, Syirik Syarani, selamat petang. Saudara Tailong daripada Pulau Pinang. Saudara Abu Samah hadir daripada Bukit Puchong. Begitu juga Nurul Hashim, Puan Khatijah Ayat, saudara Super 12, saudara John Ringo. Nama sedap, John Ringo, saudara. Baik, saudara. Dalam masa 3 minit, saya cuba menyantuni anda. Selepas itu, seperti biasa, salam dari Bukit Serdang, saudara Asrul Siwun, Puan Siti Fatimah. Terima kasih, saudara Bulan Terang, saudara Azni Daud, Teluk Intan panas. Saya insyaAllah lepas pencerahan ini, saya akan berangkat balik ke Kuala Lumpur kerana besok mulakan kerja seperti biasa. Cucu-cucu nak ke sekolah. Saudara Aduka Gerambit, saudara Azni Daud dari Teluk Intan, saudara Aduka Gerambit daripada Perak, daripada Kampar, saudara ya. Saudara Yang Maya, saudara Syamsul Anwar hadir daripada Teluk TN di mana tu? Saudara Su, saudara Alam Jebat, Bentung aman damai, alhamdulillah. Saya hari ini masih berada di Manjung, di kawasan Lumut. Cuma hari ini saya tinggal di homestay milik saudara Syauki, saudara. Jangan lupa Kizinis, yang saya wawarkan saban malam. Ada dia punya buah-buahan untuk tembak Lembah Kelang, dan beliau memiliki sebuah homestay di berhampiran ya saudara Syamsul Anwar, saudara Isyam Abdullah dari Palung, saudara Kamisan Dahlang daripada Gelang Patah. Panas berdenting katanya. Di sini di Teluk Batik, saudara, tempat perkelahan. Jadi kalau anda nak bercuti bersama keluarga, saya nampak saya tinggal di sini, iaitu homestay di Taman Permanjaya. Taman Permanjaya di Teluk Batik. Saudara boleh hubungi Syauki di talian 012 357-5703. Jangan lupa, buah-buahan Kizinis, Kizinis Homestay. Fully furnished, aircon ada alat pengawal dingin, ada 3 bilik. Siaplah dia punya peti ais ada, tempat masak ada, pinggan mangkuk ada, semua lengkap.
Jadi bawa diri saja, carilah makanan yang sesuai di sini untuk memasak. Ikan pun ikan yang segar-segar, saudara. Saudara kami sandalan di homestay Taman Permai Jaya ini, saudara, dia lebih kurang dalam 5 minit saja daripada Teluk Batik. Sesuai untuk anda yang mau bercuti, berbawa keluarga. Saya tinggal di Kampung Baru sekitar dalam 25 km daripada kawasan rumah saya. Tapi saya nak rasa untuk tinggal di homestay ini memang nyaman, saudara. Tolong Teluk Batik. Sekarang ni ramai orang lebih suka tinggal di homestay. Kerana tinggal di homestay ni lebih baik daripada tinggal di hotel. Kerana sewanya murah. Saya tak boleh cerita berapa sewanya, tapi 3 bilik. Untuk sebuah keluarga yang anak ada 5-6 orang, boleh lah. Lengkap, saudara. Di Taman Permai Jaya di Teluk Muruk, saudara, Teluk Batik. Kalau anda mau ke Teluk Batik, nak mandi-manda di tepian pantai, bercanda di tepian pantai, saudara Syam Sopan, Tam Simuddin tak ada modal nak entam ke? Sekejap lagi, saudara. Saya kalau boleh, persoalan politik ini kita santuni waktu malam nanti. Ini tentang memori, kerana Teluk Batik ini adalah kawasan saya dulu. Dulu ada pesta Lot Lumut, saudara. Saudara. Kalau nak rasa makan ketam, datanglah ke Lumut, saudara, dan bertandanglah ke kampung saya di Kampung Baru. Cari ketam, bawa ke homestay ni. Ya, saudara, Puan Nuriyah Arsyad, saya masih lagi di Manjung, dan usai pencerahan ini saya akan berangkat balik ke Kuala Lumpur. Mudah-mudahan jalan taklah macet, kerana malam nanti kita akan ada pencerahan jam 9.30 malam. Saudara, jadi bila saya bercakap tentang Teluk Batik ini adalah tempat peranginan, pantainya bersih, angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Di hadapan Teluk Batik itu kita dapat melihat Pulau Pangkor, airnya masih lagi bersih. Tapi lah besok anak-anak dah nak sekolah, musim percucuan akan datang. Lalu belakang merangkak tak nampak. Mata di depan, betul, saudara. Saudara Joy Abdul Rahman, ketam nipah banyak. Kami di sini, orang yang tinggal di pesisir pantai, sama ada di Lumut atau di kampung saya, Sungai Dinding, kami tak makan ketam nipah. Kami suka makan ketam bunga, dipanggil, saudara. Dan ini ketam ini memang sedap, saudara. Alhamdulillah, saudara Sigaraga, saudara Abdul Hamid, itu juga saudara Joy Abdul Rahman. Ketam nipah banyak tepi jalan. Ketam nipah dia dalam lumpur nipah, kawasan itu nipah ataupun bakau. Tapi saya lebih suka makan ketam bunga, lebih sedap, saudara. Rebudin Perasat, berbaik jatuh, lumut licin. Hai, saudara Rabudin Perasat, petang-petang ni kita bergurau senda, saudara. Saudara ini Nuriyah Arsyad, katanya dia selalu ke Manjung, selalu ke Ion Manjung. Dia lajak ke depan sikit, menghala ke Teluk Batik tu ada homestay Taman Permai Jaya, sebuah je pun, saudara.
Boleh hubungi saudara Syauqi di talian 012 357 5703. Puan Nur Aziah Azizan, apakah anda minum ABC dalam kelapa? Macam-macam orang buat makanan sekarang. Saudara Zul, kat mana jual ketam tu? Ketam dapat di pasar Setiawan pun ada, ataupun di kampung saya, Kampung Baru, ataupun kampung Telaga Nenas. Anda sampai di kawasan Manjung ini, tengok signboard Kampung Baru ataupun Telaga Nenas. Cari, memang banyak ketam saudara. Nelayan-nelayan menjual ketam, tapi cuma harganya tak macam harga saya dululah. Ketam nipah di Kuantan harganya 30 ke 70 ringgit sekilo. Itu mengikut grade. Tapi di kampung saya ni masih lagi harga 20 ringgit. Pun saya dah rasa mahal. Sebab waktu saya kecil-kecil dulu, kami selalu menyuluh ketam waktu malam. Menyuluh saya guna serampang. Saudara Mak Arifin, ketam papan saya tak tahu. Ketam papan saya tak pernah jumpa. Tapi saya tahu ketam ini adalah ketam bunga ataupun ketam renjung. Saudara Azmi Omar 9 tahun dulu, dia kata Saudara Azmi duduk di Navy Base di Tentera Laut Diraja. Memang berhampiran dengan kawasan ini saudara. Ada kapal, ada tentera. Betul lah saudara Raja Anwar, Raja Adnan, dia kata Perak ni memang pelik lah, dia kata. Duduk di dinding, duduk di lumut, duduk di parit, duduk di atas terung. Raja Anwar, kadang-kadang orang Perak begitulah, jangan main-main saudara. Licin tak licin, dia boleh duduk di situ. Puan Delmira Beach, apa khabar? Syali Ahmad di Putrajaya sekilo RM32 ketam bunga. Betul, sekarang harganya memang mencanak-canak. Zaman saya dulu ketam ini saudara, kalau ketam bunga ni pukul 8.30 malam atau lepas isyak, kita bawa lampu gasolin tu, temankan dengan Allahyarhamah Ngah Hendun, wanita ni memang pakar dia untuk menikam ketam jalan lalu baik, bawa balik ke rumah waktu malam pun makan terus, menggeletik ketam tu saudara. Punyalah sedapnya rasanya. Tak macam ketam yang kita beli di pasar di Kuala Lumpur atau di Pelanjaya. Saudara Roslan, suasana pemilihan UMNO, cerita sikit, sabar dulu saudara. Malam sepatutnya. Tapi tak apa, saya dapat keputusannya sedikit. Nanti ini cerita politik ni tak sedap. Petang-petang ini kita bercerita tentang memori silam. Saudara Azni Daud, dia kata ketam nipah isinya banyak air. Isi ketam nipah dia rasa kalau orang Perak panggil hayek, kurang isinya. Tapi orang banyak makan dekat sepit dia. Dekat sepit itulah yang ada isinya penuh. Tapi saudara Encik Roslan, dia kata malam ceritalah. Begitulah. Dan ketam ini bunga ini, dia isinya sedap, sepitnya sedap, kaki yang kecil-kecil ni pun sedap. Saudara Raja Anwar Adnan, dia kata saya tokek ketam. Bila masa saudara buat live, kalau dah jadi tokek ketam, tokek ketam Kuala Selangor, jadi mungkinlah saudara boleh letak nombor telefon. Kalau teman-teman yang tinggal di Bamping Kuala Lumpur nak cari ketam di Kuala Selangor, ketam bunga, ketam suri Puan Mariah, setengah ekor dah RM5. So setengah ekor. Dulu saudara, kalau kedai mamak memang ada lah. Kalau kita makan kedai kepala ikan ke nasi kandar, sekarang dah tak ada. Sebab pemilik kedai tu bila saya tanya tak ada ketam, dia kata tak boleh, harga banyak tinggi bai. Katanya. Saudara Pak Cu, dia kata ketam papan matanya besi. Macam mana nak makan dagingnya kalau ketam papan itu kita badannya kayu, matanya besi. Itu untuk melerik. Papan-papan itu panggil ketam papan. Pak Cu, terima kasih Pak Cu, petang-petang bergurau begini. Inilah hidup kita saya dengan penuh dengan gurau senda. Sebab saya bercerita tentang ketam ini, zaman saya kecil-kecil, muda-muda dulu, kalau balik kampung, kami menyuluh. Menyuluh tu waktu malam. Cuma ketam ni saya, ini petua dia nak bagi tahu. Bukanlah ketam yang kita import dari luar tu, tak tahulah saya daripada Vietnam, daripada Thailand. Tapi kalau ketam lokal, tempatan saya, kalau musim bulan terang. Ketam yang boleh makan fee, makan ketam kayu, Sarabudin Pasaran. Ketam yang bunga ni saudara, kalau musim bulan terang, isi tak ada. Ini saya pun hairan. Ini saintifik pun tak boleh nak membuktikan. Tapi kami orang kampung saya dulu saudara, kalau musim bulan terang, 15 hari bulan Melayu orang kata kan, jadi kita tak makan ketam sebab tak isi, air saja. Kalau ada pun kisit isinya. Tapi kalau musim bulan gelap, isinya penuh, memang sedap.
Dan bila kita balik daripada menyuluh tu kita gunakan Peter Goslin. Dan tengok dalam air tu, pergi pantai tu, saudara, nampak ketam, tikam. Dapat menggeletik ketam tu. Lah ni anak ketam mereka sapu. Mana tak pupus Eddie Lalo. Saya tidak tahu macam mana anak ketam dia sapu, tapi zaman saya dulu kalau ketam dia besar-besar, sebesar ini saudara. Sebesar telapak tangan ni. Bila kita rebus mengerik. Saudara Abu Semar Nasir dia kata cuba cerita bagaimana ketam berjalan. Ketam dia tak berjalan straight saudara, dia berjalan mengering. Sebab itu ada bilalan mengatakan bagai bapa ketam mengajak anaknya berjalan lurus. Tak mungkin, saya tak pernah jumpa ketam berjalan lurus. Saudara Josephine Tan, ketam ini dia terus jalan mengering, tapi laju. Saudara Alhamdulillah, apa khabar? Ketam nipah permintaan tinggi. Benar. Begitu juga saudara Saha Muhammad. Apa benda saudara Saha ni? Tak habis-habis. Pulanglah pada anda. Orang cerita pasal ketam. Makan ketam menjilat jari saudara Saha Muhammad. Jangan cerita politik siang-siang. Kadang-kadang anak-anak kita ni saudara, kita bercerita yang mengimbau masa silam, dia cerita balik ke sana. Anda nak sokong orang, anda sokonglah, terpulang pada anda. Saya tak mau tahu. Bagi saya masih jam 3:30 petang, dalam waktu yang terbatas ini kita bercerita tentang makanan, tentang kuih muih, tentang buah-buahan. Saudara Izzuan nak kena ketam tengok Tambun, itu saya tak tahu. Tapi selalunya saya pesan pada anda, kalau nak beli ketam di Kuala Selangor ke, atau anda berada di Kelantan, di Terengganu, di Johor, di kawasan persisiran pantai, kalau musim bulan penuh, tak perlulah kita makan ketam, kerana isi dah kurang, tak ada. Ada tu ada tapi sikit. Tapi kalau makan musim bulan gelap, tak ada bulan, itulah isi penuh. Ini petua saya. Nak saya kata lebih saya tak tahu. Kami di kampung saya dulu menyuluh ketam mesti waktu bulan gelap. Dapat ketam tu malam tu juga saudara, kita rebus bersama dengan sotong. Sotong ni pula kita panggil sotong katak. Bukan sotong yang buat sotong kering saudara. Itu sotong yang mencandat sotong dan laut lepas. Ini sotong di pesisiran pantai, dia panggil sotong katak. Sotong ni direbus saudara. Orang kata isi, lihat tak ada, isi dia lembut. Tapi kalau rajin bolehlah masak kari, masak lemak. Tapi memanglah rasa ketam itu manis saudara. Itulah yang saya nak cerita pada anda. Hari ini saya makan nasi laukkan ketam. Saya tinggal di homestay Taman Permai Jaya di Teluk Batik. Memang tenanglah saudara. Tidur sekeluarga. Biliknya ada alat hawa dingin, boleh masak. Saudara Jonan, dia kata lokan pun sedap. Lokan memang ada, tapi lokan ni dia dalam kawasan Belukak, kawasan Bakau. Dalam selut bukan di pantai. Kalau pantai tak ada lokan. Kawasan tepi pantai, kalau dia punya pasir itu pasir putih, itu yang ada kepah ataupun remis. Tapi kalau lokan dia mesti dalam selut. Dan lokan ni saudara yang sedap sebenarnya buat rendang. Banyak saya tengok kadang-kadang saya lalu dekat Kuala Selangor, dia rebus dia lokan makan. Saya rasa kurang enak. Lokan ini direbus dulu, kemudian isinya dan dibelah dia punya perut, dibuang dia punya lumpur-lumpur. Sebab lokan ni makan lumpur dan dibuat rendang. Itulah makanan kami, jamuan untuk hari raya. Allahyarhamah ibu saya, bila musim-musim bulan puasa, dekat-dekat nak raya tu, dia akan mencari lokan. Dapat 2 raga, 3 raga lokan. Lepas tu direbus lokan tu, kemudian diperisi dia punya isi, dibuang dia punya kulit dalam lumpur dalam perut tu, dan dijadikan rendang. Itulah makanan dengan di panai ada remis, di pantai ada remis. Betul, Dalmira, bukan panai, di pantai itu remis ataupun kepah. Kalau di Kelantan etok. Etok ni kecil, dia di dalam sungai juga, tapi sungai je bukan pantainya yang bersih, dia mesti pantai dia berlumpur sikit. Saudara Hamadi singgah Bota makan roti kapel. Roti kapel ni saudara, dia buat bubur. Roti ni dia keras. Lepas tu dijadikan bubur. Selalunya waktu masa saya belajar main rebana dulu, kampung saya ni rebana lah, orang Perak. Kita main rebana, selalunya isteri pada tok guru kami, dia akan masak roti kapel setiap hari Khamis malam Jumaat. Bubur roti kapel.
Saudara Roslan, suasana ketam bangkang masak 3 rasa. Ketam bangkang? Anda ni kaki pembangkang lah gamaknya. Pak Chu dia kata ketamnya kurang isi hari ini kerana bulan terang. Kalau bulan terang memang isinya kurang. Kalau bulan gelap memang penuh. Saya tak tahu. Saintifik pun taklah boleh membuktikan kenapa jadi begitu. Saudara. Baik, saudara. Itu cerita ketam. Cerita kenangan waktu silam saya menyuluh bulan-bulan puasa seronoknya, saudara. Bulan-bulan puasa. Dan bila dapat saja hasil menyuluh ketam, dapat pula sotong, rebus sekali, hitam, saudara. Sebab sotong tu kan ada dia punya dakwat, dia tu yang hitam tu. Lagi hitam, lagi sedap. Saudara, Hairi yang cik, dia kata jangan makan ketam batu. Ketam batu tak ada sebenarnya, saudara. Apa yang ada di negeri kita ni sebenarnya ketam nipah. Ketam batu cuma ada di padang pasir. Saudara, ini Hamadi, saudara dapur ibu, dia kata sedap buat rendang. Betul, saudara, buat rendang. Rendang inilah makan hari raya. Sebab nak beli daging mahal, saudara. Dulu kalau daging satu kati daging RM1.20. Kalau sekarang ni tak usah ceritalah harga bangsawan. Lagilah tak mampu. Jadi carilah ilokan ataupun siput sudu. Orang kampung saya panggil siput sudu, tapi orang Kuala Lumpur panggil kupang. Dia kupang lain, saudara. Kupang dia kecil. Siput macam siput sudu juga, tapi kecil isinya. Tapi bila besar, yang selalunya kupang ini siput sudu ni ada di tiang-tiang jambatan. Berhampiran kampung saya tu ada kilang gandum. Ada kapal selalu berlabur menurunkan gandum dari luar negeri, dan saya akan turun menyelam di bawah. Besar-besar ni, saudara. Ini siput sudu. Itu juga kita buat rendang. Kalau siput sudu ataupun kupang ni sedapnya buat rendang, kemudian dihiris-hiris dengan daun kunyit. Rendang kunyit kita panggil. Saudara Hamidi, kalau kat Pangkor dia suka cari teritit. Teritit dia seperti oyster. Saudara, ini kawasan tepi pantai saya ni. Jadi kalau kita pergi ke restoran-restoran, dia akan tanya. Dia kata, you want to have a oyster egg? Mana telur bersama dengan. Dia kata oyster, tapi sebenarnya bukan oyster. Itu adalah teritit. Teritit ada pada batu-batu yang di tengah-tengah laut. Kalau dekat kampung saya ada 2 kawasan tu. Ataupun dekat tiang-tiang yang selalu ditelangami air. Bila air ke air susuk surut, waktu itulah kita kutip teritit. Teritit ni kena congkir dekat dinding, saudara. Ketuk teritip. Itu teritip ni sedap sebenarnya. Dia tak boleh buat masak rendang. Macam restoran Cina dia buat oyster egg. Teritip ini sebenarnya itu bukan oyster. Oyster adalah tiram. Tiram dia mesti besar. So Adi Segari, saudara Syafiq Ismail, siput kemudi. Siput kemudi dia dalam laut, dalam pasir, dan dia mesti tenggelam. Nak cari dia tu, saudara, aduh, siap-siap kena sambil kita berenang. Kita gagau lah dengan kaki. Terasa tajam, itulah siput kita panggil siput layar, saudara. Ataupun siput kemudi. Tapi siput kemudi tak sedap. Sebab isi dia lembik, besar. Selam, nak tarik dia keluar tu bukan senang juga, saudara. 2-3 napas lah. Baru dapat satu ekor siput kemudi besar. Lazimnya, saya pun tak tahu nak masak apa siput kemudi ni. Rasa-rasanya sekadar ambil kopek isinya tu, kita masak goreng halia sajalah. Siput kemudi. Saudara Terompah, terima kasih. Saudara Samsul, saudara Syariman Zaki. Jadi saudara, itu karang-karangan laut. Saudara Nora Asyad, dia kata Encik Rahim type apa pun, saya pun tak tahulah. Saya cuba belajar untuk tulisan begitu. Rasanya itu tulisan Moskow. Mungkin gamaknya. Mungkinlah saudara dalam keadaan begini. Baik saudara, usai sedikit tentang siput-siput, laut-laut, makanan laut. Saudara, ketam lah. Kita sekarang ni harga memang harga mahal. Barang di pasar mahal. Malam tadi saya bersiaran dengan saudara Ismi Rakyat. Saya pun terkejut bila diberitahu bahawa seharga temikai, sebutir temikai dah sampai RM20. Saudara Tok Adi di Kampung Setiawan banyak jual ketam. Benar. Dan harga barang mahal. Saya tak tahulah macam mana kita nak menghadapi bulan-bulan puasa mendatang. Secara asli kupas dengan ketam bunga
Kupas dengan ketam bunga tak boleh pakai, banyak sakau. Apa boleh kupas dengan ketam bunga tak boleh pakai, banyak sakau. Saudara nak mengundang saya untuk bercakap politik, minta maaf saudara. Saudara Muhammad Azri masa tahun 60-an, kerang 3 kati baru 2 kupang 5 duit. Di market Taipin katanya. Kerang dibuat rendang, makan dengan ketupat dan daun palas. Memanglah saudara Azmi, anda sekarang dah di orang Kelantan. Kami di Perak masih ada lagi. Tapi kerang pun tak sesuai nak buat rendang. Kerang ni hanya kerang biasa lah, makan, bakar, buat kari ke apa ke, kurang. Ataupun selalunya kerang ni kita buat sambal tumis, makan dengan nasi lemak. Tapi untuk hari raya buat rendang, makan dengan ketupat daun palas ni, sama ada kupang ataupun siput sudu, lokan. Itu memang di kampung saya itulah makanannya saudara. Saudara Fuazwa, sebutir temikai tanpa biji RM40. Aduh. Saya bila tengok harga barangan di pasaran, saya bertambah ngeri saudara. Bagaimanakah anak cucu saya akan datang? Sedangkan macam temikai tu dulu saudara, ada saudara Reza Ilahi, malam nanti kita bercakap soal politik. Saya melihat bahawa dululah masa zaman saya ada kawan saya Cina lah, keturunan Cina, dia tanam buat temikai, ladang temikai itu dekat dengan tanah perkuburan. Selalunya petang-petang bulan puasa tu, mestilah saya akan pergi ke ladang tu. Kalau tak jumpa dia, saya ambil terus. Tapi kalau jumpa dekat kedai, dekat pekan kampung saya, cakap Temakau, nama dia Temakau. Tadi gua angkat lu punya itu temikai 1 biji ya. Ayah, belum masak oh. Jadi temikai itu diambil, bawa balik ke rumah, kemudian dibelah, dicincang-cincang dia punya isi temikai itu, letak dalam jak, kemudian ambil air batu, letak air batu, kemudian ambil air sirap. Jadilah air temikai untuk buka puasa. Sebab saudara kena ingat saudara, bila sebut cerita temikai ni, saya teringat masa kecil-kecil dulu saudara, saya jual air batu. Kalau musim panas begini seronoklah saya saudara. Kayu basikal pergi ke Pekan Setiawan, beli 2 blok batu tu. Satu blok tu dalam harganya dalam 20 sen. Bawa balik ke kampung, potong dapat 4 potong, satu potong 10 sen. Jadi harga 20 sen, jual dapat 40 sen, untung 20 sen. Jadi kalau dapat 2 blok laku habis, dapatlah 40 sen hari tu untuk beli kabat untuk bulan puasa, nak buat meriam dan sebagainya. Jadi begitulah pekerjaan saya bila bulan puasa saya. Air batu. Tapi bila datang musim hujan, apakan daya? Air batu ni kita letak serbuk kayu. Serbuk kayu, kampung saya dulu ada perusahaan kayu bakau. Saudara, dia buat kayu arang dan sebagainya. Serbuk kayu ini kita ambil, kita lumurkan pada air batu tu, ditanam dalam tanah. Bungkus dengan kertas sok khabar, tanah. Jadi air tu tidak, batu tu tidak akan cair. Tapi kalau datang musim hujan, itu memang betul-betul berniaga buluh kasap saudara. Saudara Mak Syarim, kita seludup anak kerang ke Siam. Itu saya tak tahu saudara. Dulu kalau kerang ni saudara ada dekat Sungai Kerang, saudara di atas sikit daripada Pantai Remes. Memang ada saudara. Ataupun kupang. Saudara kena tahu, kupang sebenarnya dia dekat bakau tu, dia berbatas-batas lah. Kita ambil kupang tu, kemudian kita buang dia punya lumpur, baru kita ambil satu. Saudara Nuriyah Asyad, dia kata tak jumpa dah air batu yang disimpan gitu. Memang tak ada lah pun dah sekarang dah. Tambah ada sekarang ni macam-macam jenama. Terus ada air sejuk. Dulu air batu tu sama ada kita buat untuk buka puasa, ataupun mamak jual cendol, dia terpaksa gunakan air batu tu. Kalau tak ada air batu begitu, tak sesuai lah, itu dipanggilkan cendol. Saudara Aspian, dulu arwah mak saya mengatuk tritit, jual kat Taukik Cina, sekati 60 sen di Pulau Pangkor. Setara kampung saya kita tak jual pakai kati. Kita jual dalam satu pot. Satu pot susu. Tin susu tu saudara, susu cair, dia panggil satu pot. Satu pot 30 sen. Nak dapat satu pot treated saudara, aduh, patah pinggang. Begitulah saudara. Warga kita dulu-dulu berusaha, dapatnya RM1, dapat 60 sen, dapat 2 pot. Saudara Mazuki Saad, dia kata kalau kami dulu pakai sekam padi, itu untuk menahan air batu supaya tidak cair saudara. Jadi perniagaan ataupun perusahaan yang kita lakukan, saudara, cari teritip, cari buat, untuk cari tiram susah, sebab
Tiram ada dua jenis. Satu tiram, satu gapih. Gapih ni dia tersangkut dekat pokok-pokok bakau. Kalau kita kayu atau kayu sampan berhampiran dengan pohon-pohon bakau yang lambai melambai, saudara, dia ada tergantung. Itu dipanggil gapih. Gapih ni tak ada orang makan. Dia macam oyster juga, macam tiram, saudara. Saudara Pak Cu, serbuk kayu juga untuk semai jering. Itu bagi mereka yang kalau jering ni nak bukan, sebenarnya Pak Cu bukan nak semai, nak simpan jering. Jering ni janganlah Pak Cu tangkai jering, Pak Cu, ya. Saudara Rabuddin Pasrat, dulu minum air batu tak batuk pun. Memang benar pun. Saya tidak tahu kenapa orang kata minum air batu sakit, batuk dah. Tak ada. Dulu saya ambil buah temikai dekat kebun Temekau tu percuma je. Bawa balik rumah, potong elok-elok, letak dalam jak ataupun bekasnya, kemudian ambil air sirap, kemudian letak air batu sejuk, punyalah sedap. Saudara Muhammad Azmi, zaman dulu geng saya sakau buah temikai di kebun Cina. Betul lah, saudara. Lepas tu baru tahu dia tak marah. Begitulah harmonisnya warga bangsa kita, keluarga satu Malaysia ni. Kebun Cina kita boleh ambil, tapi bukanlah kita ambil nak jual. Sekarang ni kalau orang boleh ambil kat kedai, dekat ladang kawan tu, habis satu ladang kerjakannya. Tapi kita dulu jujur, kita ambil hanya untuk makan. Dan toke-toke Cina ni yang buat perusahaan atau ladang temikai, dia tak marah. Kepala ambil lah, lu mau makan. Sebab banyak. Dan harga temikai dulu sebutir 30 sen. Bukan mahal mana pun, saudara. Kalau dulu datang ke Lumut, dekat tepi jalan tu, bertimbun punya banyaknya penghasilan buah temikai. Tapi sekarang kalau sebutir RM20, saya gering kepala. Tapi memang sedap lah, saudara. Itu keadaan waktu zaman kita muda-muda dulu. Saudara Papa 21, dia kata kerang Bagan Datuk banyak. Di Bagan Datuk saya tak tahu, sebab dia pun tepi pantai juga. Memang saya yakin selalunya kerang ni kawasannya tanah pasir, pantainya berselut. Dia bukan tanah pasir macam pantai macam Tok Batik ni, saudara. Atau dekat kampung saya ada kawasan tu pasirnya putih. Saudara, itu kawasan itu tak ada kerang. Kerang dia mesti selut. Nak tahu ada kerang tak ada kerang, mesti kawasan mesti berselut. Sebab itu kalau saudara pergi ke nama tempat dekat Gula, bukan Tanjung Gula apa ke, saudara, Kuala Gula, banyak dia orang menternak kerang. Sebab kawasan itu kawasan selut. Saudara Zamilah Zulaika, sedap lokal ni. Isinya manis dicampur dalam bubur lambu. Tak pernah. Saya minta maaf, saudara, tak ada. Kami tak makan Puan Zamilah. Kami tak makan lokan dengan bubur lambu. Bubur lambu kita makan dengan teritit. Itu betul. Ataupun kupang. Kupang tu yang kecil, bukannya yang siput sudu yang besar tu, yang teritit. Saudara yang Selha nak join saya dalam video, saya minta maaf. Saya tak tahu. Nantilah saya akan belajar. Saudara. Sedap. Lokan isinya memang hanya sama ada kita buat kari atau kari itu, saudara, masak kari lokan ni. Cuma saya minta isteri saya masak. Beli lokan, rebus lokan tu dulu, ambil isinya, ya saudara. Kemudian masak kari dengan ubi keledik, bukan ubi kentang. Saudara, berpeluh makan, saudara. Dapat pula ikan 9 karang digoreng. Lagilah, saudara, senak perut kekenyangan. Saudara Mazuki Saad, dulu sekarang temikai sekilo RM5, RM50, tak tahu, RM500 tak. Bukan sekilo RM500, tak ada. Saya tidak yakin begitu. Tapi RM20 sebutir. Mahal, saudara. Jadi itulah cerita zaman kita dulu. Hasil laut ini memang banyak di kawasan saya. Sebab itu saya balik. Kalau boleh ingat, minggu depan pun nak balik lagi. Sebab saya rasa bila dah balik ini ada kerinduan. Tadi sempat juga, saudara, saya menziarahi kubur Allahyarhamah ibu saya, abang saya. Sayu rasa hati saya. Selalu rasanya jauh sudah perjalanan ini. Mak dah tak ada, balik kampung cuma tengok tanah perkuburan saja, saudara. Sebab itu saya seringkali mengingatkan anda, saat anda masih punya ibu, santunlah ibu anda. Bila anda tidak punya ibu macam saya ni, hanya dapat melihat tanah perkuburan saja. Bawalah sekuntum 2 bunga letak situ. Takkan nak bercakap dengan kubur, saudara. Tapi kita siramlah dengan air, baca ayat Yasin petang semalam saya buat, dengan mengharapkan semoga Allah SWT menghimpunkan roh ibu saya ini di kalangan orang-orang
yang dikasihi dan diampunkan segala dosa-dosanya. Saudara, saya amat sayu tadi saudara. Saya pergi ke tanah perkuburan banyak, saya tengok kubur-kubur. Artinya ramai warga kita telah tiada dan teman-teman sekolah saya pun dah tak ada ramai saudara. Jadi dalam keadaan begitu saudara, KSN tak tahu saudara Rahim Yusof apa ya itu. Masuknya jauh sudah perjalanan. Ini mengingatkan anda saat anda masih punya ibu anda. Bila anda tidak punya ibu macam saya ini, hanya dapat melihat tanah perkuburan. Ya saudara Rahim Yusof, itulah keadaannya. Kita usia bertambah dan saya selalu pesan pada anak-anak, khususnya yang melihat dalam live saya ini, santunilah kasih sayang ibu anda. Ibu tidak ada gantinya. Setelah dia pergi, tadi saya pergi, yang saya sempat, saya cabut 2-3 rumput. Memanglah anak-anak saya ada di sini yang saya beri upah. Kadang-kadang saya pastikan mereka jaga kubur watuk nak kamu. Saya balik dan mereka pun takut gamaknya nanti saya bising. Jadi kubur Allahyarhamah ibu saya dalam keadaan cantik, tersusun batu-batunya. Tapi itulah saudara, hanya sedepa saja tempat persinggahan pengabadian ibu saya. Dan saya berdoa agar rohnya dihimpunkan di kalangan orang-orang yang dikasihi ini. Amat sedih dan sayu saya melihat begitulah. Tapi dalam keadaan begitu, bila saya makan tadi, makan ketam rebus, mengimbau teringatlah bagaimana sibuknya Allahyarhamah ibu saya masak rebusan kerang untuk kami makan adik-beradik saudara balik daripada menyuluh. Dan di hadapan kampung saya tu ada kilang gandum. Dulu kapal datang menghantarkan gandum saudara. Saya sebab itu saya tidak boleh nak bersikap bongkak dengan orang saudara. Bila datang je kapal, dia memunggahkan isi gandum itu untuk dia bawa naik ke atas tu, dia pakai mesin lah saudara, pakai macam troli lah saudara. Tu naik kata, tapi sisa-sisa yang ada dalam kapal itu selalunya dia buang. Jadi kita yang ada kat bawah tu dia akan jerit, kata kita panggil, kita tadah lah dengan guni dan sebagainya, ataupun dicurah dalam sampan kita, dapatlah biji-biji gandum itu. Itulah yang dijadikan kami bawa balik. Kalau gandum itu, biji gandum itu diambil daripada kapal itu saudara, kapal tu bagi, bolehlah dibuat bubur. Sedapnya Tuhan aja yang satu. Ya Allah Tuhanku, begitulah sukarnya hidup kami dulu saudara. Malahan kadang-kadang bila gandum yang dikilang semua, proses kilang gandum tu, biji-biji gandum tu jatuh dalam longkang, kita tunggu tadahlah dengan tapih. Dapatlah biji-biji gandum itu, disisi dalam guni, bawa balik, dijemur. Gandum ni pula kalau bila dah kena air tu dia berbau busuk. Lepas dia jemur, lepas jemur barulah boleh dibuat. Kadang-kadang kita jual sekati satu gantang, bukan sekati, satu gantang 30 sen jual dekat China nak bagi makan itik, makan ayam. Tapi yang elok sikit tu saudara, kita keringkan, buatlah bubur. Saya selalu pesan pada anak-anak saya, cucu-cucu saya katakan mereka, jangan kita besar diri kat orang. Satu ketika dahulu, bapak kamu, papa dulu, Aki dulu biasa makan hasil daripada longkang. Longkang saudara yang turun daripada kilang tu, bukan longkang yang kotor itu, tidak saudara. Daripada kilang gandum itu kita kutip biji-biji gandum itu, dikeringkan, dijadikan bubur. Itulah keenakan makan. Saudara, itulah keadaannya. Bila saya melihat begitu, saya mengimbau, susahnya Allahyarhamah ibu saya membesarkan 5 orang anaknya. Anda, ibu anda yang ada kerjaya, bapa anda yang tak macam kami dulu, selalu saya berpesan, ingatlah, kita bukan daripada keturunan orang yang kaya-kaya. Kita juga susah dulu saudara sebelum merdeka. Selepas mencapai kemerdekaan, kita berjaya dalam kehidupan, belajar di Menara Gading. Janganlah kita sombong sama manusia. Kita jumpa lagi besok saudara. Tak larat lagi cerita pasal itu, nanti sedih saya menangis pula nanti saudara. Saya mohon kemaafan jika teguran saya ini mengguris hati anda. Maklum sajalah saudara, kita dah dekat puasa. Kita jumpa jam 9.30 malam nanti dalam pencerahan politik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.